Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah PIMK 3163 iaitu Ustaz Dr. Jainuddin Beniah. Yang dihormati dan disayangi iaitu rakan-rakan sekelas saya yang sudi hadir pada hari ini. Jadi untuk pagi yang mulia ini, saya ingin menyampaikanlah pidato saya yang bertajuk iaitu rasuah memusnahkan hidup seorang guru. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahawa rasuah ini merupakan salah satu perkara yang sangat jahat ataupun sangat buruk lah, sangat negatif. Tidak kira di mana sahaja, sama ada ia berada dalam sektor awam, sektor swasta ataupun di mana-mana sahajalah. Jadi jadi pada permulaannya saya ingin menceritakanlah bahawa saya ingin memfokuskan bahawa sektor pendidikan ini merupakan salah satu sektor yang diberikan tumpuan, tidak kira di mana sahaja, sama ada di dalam Malaysia maupun di luar Malaysia. Jadi jadi mengikut apa yang dikatakan oleh Razi Jidin, bahawa guru itu merupakan satu kumpulan yang banyak menyumbang kepada masyarakat. Sebab itu amat ditekankan bahawa pentingnya bahawa guru-guru untuk terus mempertahankan penghormatannya yang diberikan oleh masyarakat. Di sini bahawa bekas Kementerian Pelajaran kita iaitu Razi Jidin telah memberitahulah bahawa guru ni merupakan kumpulan yang patut masyarakat hormati dan mereka sangat dipandang tinggi, tidak kira di mana sahaja. Jadi guru ni juga memainkan peranan penting dalam mendidik murid-murid ataupun pelajar-pelajar untuk mengembangkan potensi mereka dan juga mengembangkan lagi pemikiran mereka untuk mengadaptasi kehidupan mereka dalam dunia seharian lah, untuk menjadi lebih berjaya, lebih pandai dan juga lebih memahami bagaimana kehidupan ini berfungsi. Jadi guru ni juga jadi saya nak memfokuskanlah khususnya kepada guru pendidikan Islam, di mana guru pendidikan Islam ini sangat memainkan peranan penting bagi kita, iaitu umat Islam yang berada di sekolah. Guru pendidikan Islam ni berada di sekolah. Mereka ni sangat penting lah. Biasanya mereka ni diberikan tumpuan dan juga menjadi sumber rujukan oleh guru-guru lain. Mereka ni sangat diberi perhatian, di mana apabila mereka melakukan kesalahan sedikit pun, mereka tetap akan dipandang dan dilabelkan, tidak sama ada label baik ataupun label buruk. Jadi saya nak bincangkan bahawa rasuah tadi, di mana rasuah ini merosakkan guru. Guru di mana saya memfokuskanlah kepada satu isu di mana iaitu tentang isu yang melibatkan guru pendidikan Islam Malaysia, iaitu highlightnya adalah rasuah wang, iaitu rasuah sebanyak 164,800 yang diambil oleh guru besar sekolah agama yang meminta dan juga menerima sejumlah wang tersebut. Jadi perkara ini
telah menjadi perkara yang sangat serius dan menjadi satu perkara yang dikatakan yang menjadikan label kepada guru-guru pendidikan Islam di sekolah. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku, dan mengapa perkara ini berlaku adalah disebabkan guru tersebut mereka mempunyai ilmu tetapi mereka tidak beramal ilmu itu dengan sebaiknya. Di mana kita mempelajari ilmu satu saja ilmu tidak mencukupi. Jadi kita perlu belajar pelbagai ilmu untuk mencukupi dan lebih memantapkan diri dengan pelbagai perkara. Jadi saya ingin dengan ilmu juga kita boleh mempelajari tentang akhlak, amanah, tanggungjawab, peranan dan sebagainya. Jadi saya ingin mengambil satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidaklah berganjak dua kaki manusia itu pada hari kiamat sehinggalah dia ditanya tentang umurnya di mana ia dihabiskan, tentang ilmu apa yang dilakukan, tentang hartanya dari mana diperolehi dan apa yang dibelanjakannya, tentang jasadnya pada apa yang dihabiskan. Jadi apa yang saya faham daripada hadis ini, segala perkara yang kita buat, kita perlu manfaatkan. Jangan dibazirkan kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi dengan ini guru ini, apabila guru ini tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka akan habiskan kepada perkara yang tidak baik. Dan mereka tidak faham dan mereka kadang terpaksa. Jadi Allah SWT juga telah menjanjikan bahawa apabila kita mengejar ilmu demi akhirat, kita akan perolehi dunia dan juga akhirat. Tapi kalau kita kejar dunia saja, kita hanya dapat dunia, akhirat tidak dapat, ataupun kedua-duanya kita tidak dapat. Jadi yang berikutnya adalah tentang berkaitan dengan sabar. Okey, apa yang dikatakan oleh sabar ini, saya ingin memuaskan sabar itu kita dapat menahanlah diri daripada segala perkara, dan juga mempunyai sifat sabar ini adalah sesuatu perkara yang sangat mesti dalam sektor pendidikan ini. Jadi daripada isu yang tadi, guru ini berkemungkinan dia seorang yang mempunyai sifat sabar, tapi namun apabila telah dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan sekeliling, faktor-faktor yang tidak menyebelahi pihak guru tersebut, maka guru ini kesabarannya tidak dapat lagi ditahan dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya lah, sebagai seorang penjawat awam dan juga sebagai seorang pendidik yang mempunyai label pendidik itu sendiri. Jadi saya mengambil juga hadis daripada Rasulullah SAW, barang siapa mencari rezeki halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga, serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Jadi daripada sini, guru ini, kita dari hadis ini sendiri, kalau kita mencari rezeki itu dengan keadaan yang halal, dengan keadaan yang jalan yang baik, maka dengan tujuan serta dengan tujuan yang untuk manfaatnya kepada keluarga, diri dan juga orang sekeliling kita, maka kita akan perolehi ganjaran yang sangat besar. Namun apabila isu ini berlaku, guru ini
guru ini telah menggunakan jalan yang tidak betul dan salah di sisi undang-undang dan menyebabkan rezeki itu tidak diberkati dan tidak baguslah untuk kepada masyarakat dan juga diri. Maka sebagai seorang guru, sabar itu sangat penting. Sabar itu sangat penting dan perlu dipupuklah dalam diri. Apa antara yang kita boleh untuk menyuntik sifat sabar ini adalah dengan kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan orang-orang baik. Dengan itu kita boleh faham bagaimana sifat sabar ini dibina, diterapkan dalam diri. Okey, yang berikutnya adalah berkaitan dengan sikap terhadap tugas. Okey, baiklah, sikap terhadap tugas dalam isu ini, guru ini telah melupakan tanggungjawab mereka sebagai seorang guru. Mereka telah diselubungi oleh wang-wang, yang diselubungi oleh mungkin matanya telah ditutup dengan duitan. Jadi daripada situ mereka menggunakan label sebagai seorang guru dan mengambil kesempatan untuk memperolehi sejumlah wang tersebut, iaitu sebanyak RM164,800, iaitu jumlah yang besar. Daripada situ berkemungkinan itu adalah jalan cepat untuk menjadi seorang yang kaya. Namun kendati pun akhirnya guru tersebut kecundang menjadi seorang yang tertuduh disebabkan rasuah tersebut. Jadi seorang guru juga perlu faham apa tugas mereka ini. Mereka kena faham tugas mereka adalah untuk mendidik anak-anak menjadi seorang yang berjaya. Daripada iaitu dari buku adab, sebuah buku yang berkaitan dengan adab daripada Ibnu Sahnun, beliau berkata, tidak halal bagi guru untuk membebani muridnya dengan sesuatu selain upahnya, meskipun hadiah dan lain-lain. Dari buku Adab Al-Muallim. Apa yang saya faham daripada kata-kata tersebut, guru ni tugasnya untuk mengajar. Jadi daripada mengajar itulah mereka diberikan upah ataupun dalam bentuk gaji. Daripada situ kita faham gaji itu adalah jalan yang halal. Namun apabila mereka terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak bagus, jadi mereka akan menggunakan jalan yang cepat untuk memperolehi sejumlah wang yang sangat besar. Jadi apa caranya untuk kita faham sikap terhadap tugas ni? Kita perlu mendalami dan mendekati jiwa sebagai seorang guru. Kalau kita tidak ada perkara tersebut, kita akan terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Jadi yang berikutnya adalah yang saya boleh bagi tahu adalah tentang tarbiyah ar-ruhiyah. Tarbiyah ar-ruhiyah ini dalam isu tersebut iaitu adalah untuk proses mempersiapkan dirilah, mendekatkan diri kepada Tuhan dan berserah kepada Allah SWT sama dengan roh dan jasmani, rohani dan jasmani kita. Jadi saya mengambil satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah At-Tin. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang keempat ya. Jadi manusia ni diciptakan dalam keadaan yang sempurna dan baik, dan yang sangat baik lah. Jadi kita ni perlulah
bersiap sedia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berserah diri kepadanya untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Apabila kita faham konsep tersebut, kita akan lebih memahami jiwa seorang pendidik, dan kita tidak akan melakukanlah perkara-perkara yang dikeji tersebut. Dan juga apabila kita bertakwa dan memahami tarbiyah ruhiyah ini, kita akan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa. Jadi daripada situ kita boleh mengelakkan diri kita daripada menjadi atau dilabelkanlah sebagai seorang guru yang jahat ataupun yang buruk, yang menerima rasuah dan sebagainya. Jadi di akhir kata saya ingin rumuskan bahawa seorang guru ni perlulah memahami dan mempunyai sasiah yang telah kita pelajari, yang telah kita memahami dan mendalami. Apabila kita memahami segala perkara tersebut, maka kita akan menjadi seorang guru yang berkualiti dan juga cermelah. Sekian saja daripada saya menyampaikan pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.